ambil ibrah, pengajaran, hikmah yang terkandung pada ayat-ayat dari suratul Mulk bermula ayat yang ke-21 hinggalah ayat yang ke-30. Kalau para jemaah masih ingat, pertemuan kita yang dulu-dulu kita telah mentadabbur secara lengkap, secara sederhana surah Al-Waqi'ah. 96 ayat tu habis kita baca satu persatu ayat tersebut. Dan pada malam ni pertemuan kita akan lengkapkan tadabbur surah Al-Mulk. Maknanya kalau lepas ni kita baca surah Al-Mulk, maka kita fahamlah sedikit sebanyak cerita-cerita apa yang terkandung di dalam surah ni, insya-Allah. Tapi kita tak boleh nak uraikan secara detail sangat sebab waktu kita terbatas. Ayat yang banyak, waktu kita terbatas, kita hanya ambil poin-poin yang penting saja, insya-Allah. Sebab namanya tadabbur, bukan tafsir. Kalau kita belajar tafsir ni, kita kena perincikan dengan mendalam. Kalau tadabbur, kita hanya ambil poin-poin yang penting saja, insya-Allah. Dan alhamdulillah berada di talian pada ketika ini lebih kurang 108 orang. Ramai pada malam ini. Syukur pada Allah. Para jemaah tengok ayat yang ke-21 dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-21. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utwin wa nufur. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-21, siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Allah menahan rezeki kepadamu? Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada orang-orang kafir, mereka menyangkakan segala rezeki yang mereka dapat itu bukanlah datang daripada Allah, tetapi itu merupakan hasil usaha mereka sendiri ataupun itu merupakan pemberian berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Allah mengatakan, tidakkah kamu perhatikan rezeki yang kamu dapat tu, siapa sebenarnya pemberi rezeki? Iaitu Allah yang beri rezeki kepada kita. Janganlah kita lihat kalau rezeki itu hanyalah dalam bentuk ringgit ataupun wang semata-mata. Dalam Al-Quran, ini kalau kita nak buat satu tajuk khusus, sangat baik ni. Rezeki dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebut rezeki yang Allah kurniakan itu ada 10 bentuk, ada 10 jenis. Kalau para jemaah sempat saling, bolehlah kita buat sebagai catatan. Kalau nak urai satu persatu ni tak sempat. Ada 10 rezeki yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan semuanya datang dari Allah. Yang pertama, rezeki dalam bentuk rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang dijamin oleh Allah. Semua kita ni ada rezeki masing-masing dan semuanya dijamin oleh Allah. Ini rezeki bentuk yang pertama. Yang kedua, ada juga rezeki yang diizinkan Allah kerana usaha ataupun kerana kerja kita. Kerana usaha dan kerja buat kita, maka Allah izinkan rezeki itu dapat kepada kita. Ini rezeki bentuk yang kedua. Ada rezeki bentuk yang ketiga, rezeki kerana kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Makin kita bersyukur dengan nikmat, makin Allah tambah rezeki kita. Ini rezeki yang ketiga. Rezeki yang keempat yang diceritakan dalam Al-Quran, rezeki dalam bentuk yang tak kita sangka-sangka. Bentuk kita tak sangka, dari arah yang kita tak sangka, dari punca ataupun asbab yang kita tak sangka, tiba-tiba dapat rezeki itu. Ini juga disebut di dalam Al-Quran. Yang kelima, bentuk rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran, rezeki kerana kita banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, rezekinya murah. Ini yang bentuk yang kelima. Bentuk yang keenam, rezeki Allah berikan kerana berkahwin ataupun kerana bernikah. Orang yang bernikah, ada rezeki dia.
Kita kan kalau ingat dulu-dulu fasa awal, nikah payah, susah. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita kerana kita berkahwin itu tadi. Yang ketujuh, rezeki yang disebut dalam Quran, rezeki kerana anak. Dapat anak, bertambah rezeki kita. Anak ada rezeki dia dan kita sebagai ibu bapa bertambah rezeki kerana anak tersebut. Yang ke-8, rezeki kerana sedekah. Ada juga rezeki kerana kita banyak memberi, Allah berikan rezeki yang lain kepada kita. Ini bentuk yang ke-8. Yang ke-9, rezeki bentuknya adalah dalam bentuk keberkatan pagi. Kerana kita ni selalu orang yang berpagi-pagi, tidak bertangguh, maka rezeki itu akan datang pada kita. Rezeki kerana keberkatan waktu pagi. Dan yang ke-10, rezeki bentuknya kerana kita menyambung silaturrahim. Kerana kita menyambung silaturrahim, maka datang rezeki kepada kita. Ini secara ringkaslah saya sebut pada malam ni. Kalau kita nak huraikan, itu memerlukan satu topik yang khususlah. Kita belajar dalam bab rezeki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ada 10 jenisnya. Ada tak para jemaah yang sempat salin? Ini kita huraikan ayat yang ke-21, yang mana Allah tanya, siapakah yang beri rezeki sebenarnya? Yang beri rezeki itu adalah Allah. Bagaimana bentuk rezeki yang Allah berikan? Bentuknya ada 10 bentuk, 10 jenis, 10 keadaan. Apa dia 10 tadi? Kita dah huraikan secara ringkas. Ada tak jemaah yang boleh copy dekat kita punya komen supaya menjadi perkongsian kepada kita bersama. Biasanya ada Puan Niksum. Puan Niksum kami ada bersama dengan kita biasanya. Tapi beliau mungkin tak ada ke hari ni ke. Biasa beliau yang komen, buat catatan secara ringkas. Tapi tak apa. Itu kesempatan lain lah. Kita huraikan insyaAllah. Itu ayat yang ke-21. Kemudian, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maksudnya, adakah orang yang merangkak dengan wajah yang terlangkup, ataupun mereka yang berjalan tu, kata Allah, dalam keadaan wajah dia tu menunduk ke bawah. Tunduk ke bawah. Lebih banyak mendapat pedoman berbanding dengan orang yang berjalan dengan betul. Iaitu mereka yang melalui jalan yang lurus. Ayat ni Allah Ta'ala nak bagi sindiran dan nak bagi satu bandingan. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman, Allah menyatakan mereka itu ala siratim mustaqim. Mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Mereka berjalan ni pandangan ke depan. Itu orang beriman, bandingan dia. Manakala orang yang tak beriman, yamshi mukibban ala wajhi. Dia muka dia tu berjalan dalam keadaan menunduk ke bawah. Pandangan dia tu terhad. Maksudnya, kalau orang yang beriman, apa-apa kerja dia buat, dia akan melihat sampai ke hari akhirat. Dia akan melihat bukan setakat kerja buat ni hanya untuk dunia sahaja, tetapi bersambung sehingga hari akhirat. Itu maksud dia. Manakala bagi orang yang tak beriman, Allah Ta'ala bagi gambaran, mereka itu melihat berjalan seperti memandang ke bawah. Maka pandangan mereka itu terbatas. Maknanya mereka hanya melihat dunia sahaja, tetapi wawasan pandangan mereka itu tidak sampai ke hari akhirat. Itu maksud ayat tersebut. Jadi Allah bagi bandingan dua kelompok. Yang pertama, orang tak beriman. Dia berjalan ni seperti kepalanya menunduk ke bawah. Maknanya hanya melihat dunia sahaja, tetapi dia tidak melihat sehingga ke hari akhirat. Orang beriman, dia pandang ke depan tu ala siratim mustaqim. Apa kerja buat dia? Dia melihat semuanya berkaitan dengan hari akhirat. Kita cari rezeki sampai hari akhirat.
kita berada dalam majlis ilmu, kita pandang hari akhirat. Maka mereka ini Allah Ta'ala bagi gambaran yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dia berada di jalan yang lurus memandang ke depan. Itu maksud dia. 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada mereka itu, manusia yang tak beriman itu, dialah Allah yang menciptakan kamu. Allah yang ciptakan kita dan memberikan kepada kamu keupayaan mendengar, melihat serta diberikan mata hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur, kata Allah. Tapi Allah sebut qalilan ma tashkurun. Sikit saja bersyukur. Ramai orang yang diberikan mata, telinga, hati, tetapi dia tidak memikirkan sehingga kepada pertimbangan dosa pahala syurga neraka. Dia hanya melihat apa yang dimahukan oleh nafsunya semata-mata, maka mereka itu, kata Allah, dianggap orang yang tak bersyukur dengan panca indera yang Allah Ta'ala telah berikan. Itu maksud ayat yang ke-23. Ada mata, ada telinga, ada hati, dia tidak melihat dengan pandangan yang betul, pertimbangan dosa pahala syurga neraka, mereka itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang tidak bersyukur. 23. 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, dialah yang mengembangkan di sini beranak pinak, menjadikan manusia itu berzuriat, berketurunan di atas muka bumi ini, dan semuanya akan dihimpunkan kembali kepada Allah di padang mahsyar. Ingat, orang beriman, orang tak beriman, orang yang beramal soleh, tak beramal soleh, semuanya akan dikumpulkan kembali bila di hari akhirat kelak di padang mahsyar untuk dinilai segala amalan yang mereka kerjakan. Itu ayat yang ke-24. Setakat ni para jemaah jelas tak? Sekejap sekejap. Mohon kemaafan, ada sikit gangguan teknikal, biasalah di kampung ni. Okey para jemaah sekalian, itu ayat yang ke-24. Allah berfirman, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wahai manusia, satu hari nanti kamu akan kembali dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ayat yang ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Manakala Allah sebut, orang-orang yang ingkar, yang tak beriman itu berkata, bilakah wahai Muhammad datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu benar-benar orang yang beriman. Dia tanya dan dia cabar Nabi SAW. Muhammad, kamu kata ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka, ada kiamat, ada mahsyar, bagai-bagai. Datangkan kepada kami mana buktinya. Cuba kamu bagi tahu bilakah berlakunya hari kiamat. In kuntum shadiqin, kalaulah kamu orang yang benar. Orang tak beriman ni, dia kalau didatangkan satu bukti, mereka akan nak bukti yang lain. Mereka tak akan puas. Mereka nak, dia mencabar tu bukan untuk mencari kebenaran. Mereka mencabar itu sebenarnya sehinggalah seseorang itu, dia rasa penat dah nak melayan dia kan. Kalau contohkan sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tentang seorang Nabi namanya Nabi Saleh.
Nabi Saleh dicabar oleh kaumnya, kaum Samud. Dia kata, kalau betul lah kamu, wahai Saleh, kamu ni Nabi, cuba datangkan bukti kenabian, kamu keluarkan unta daripada gunung. Kalau kamu boleh keluarkan unta daripada gunung, nescaya kami akan beriman kepada engkau. Dia cabar Nabi Saleh. Sebenarnya cabaran ni, kalau dituruti pun, dia bukan nak beriman pun. Dia hanya cabar untuk suka-suka dia je. Jadi dia cabar Nabi Saleh. Wahai Nabi Saleh, keluarkan unta daripada gunung ni. Kalau betul kamu ni Nabi, unta keluar kami beriman. Dan takdir Allah, keluarlah unta daripada gunung, ganang, batu bata, bukit bukau itu, keluar unta yang berwarna putih, yang mengandung, yang telah bunting berwarna putih betina. Maka terkejut umat Nabi Saleh kaum Samud. Adakah mereka beriman? Sebenarnya mereka tak beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cabaran ini hanyalah cabaran untuk mereka memperolokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang tak beriman ni dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu boleh buktikan adanya hari kiamat, kami beriman kepada engkau. Tapi adakah mereka beriman? Sebenarnya mereka tak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa datangnya hari kiamat adalah milik Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul yang memberi ingatan dan amaran yang jelas. Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi SAW, bilanya kiamat itu bukan urusan Nabi, bukan urusan Rasulullah. Rasulullah pun tak tahu bila berlakunya kiamat. Cuma Allah mengajarkan pada Rasulullah, kamu katakan kepada orang yang tak beriman tu, aku hanyalah orang yang memberi peringatan. Aku utusan Allah hanyalah seorang Rasul yang nak beri amaran kepada kamu. Jangan satu hari nanti kamu menyesal. Kamu duk cabar bagi tahu bila kiamat, mana tarikhnya, 2024 ke, 2028 ke, 2030 ke. Itu tak tahu. Itu masa bila berlakunya hari kiamat tidak diketahui hatta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Tapi tandanya, tanda kecil, tanda besar, Rasulullah ceritakan. Tetapi masa ataupun tarikhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bilakah hari kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakanlah ilmu tentang bilakah hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala katakan, wahai Rasulullah, kamu bagi tahu aku ni hanya seorang nabi, seorang rasul, bila berlakunya hari kiamat itu aku tidak tahu. Itu maksud ayat yang ke-26. 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Maksudnya, kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat itu, muramlah muka orang-orang yang kafir. Maka dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu kerap kali meminta-minta. Masya Allah. Dulu, orang yang tak beriman ni duk perli, duk sindir, duk perlekeh, duk perolok. Mana kiamat Muhammad? Kiamat ni macam mana gak? Tak ada pun kiamat. Dia persoalkan dalam keadaan memperlekeh. Maka Allah ingatkan, satu masa nanti ketika tibanya hari kiamat, wajah-wajah orang yang tak beriman itu dalam keadaan mukanya muram, mukanya suram, mukanya terkejut, mukanya kecewa, mukanya menyesal,
Kerana apa? Azab akan menyambar mereka dalam keadaan mereka tidak bersedia. Itu maksud ayat yang ke-27. Kemudian 3 ayat lagi kita habiskan. Ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim." Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Apa pertanyaannya? Bagaimana fikiran kamu? Apa yang kamu fikirkan? Apa pandangan kamu? Jika Allah binasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, iaitu orang beriman, sebagaimana yang kamu harapkan. Atau dia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab seksa yang amat pedih? Ayat ni cerita dia macam ni para jemaah sekalian. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dia mengharapkan Nabi SAW dan orang beriman ni ditimpakan azab. Sama ada mereka sendiri yang menimpakan Rasulullah dengan siksaan, ataupun dia mengharapkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Lata, Uzal, Manal, Hubal, Jibti, Tawuk, bagai-bagai, menimpakan bala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa mereka. Dia minta, biarlah Muhammad ni hancur, biarlah Muhammad ni mati, biarlah Muhammad ni sakit, biarlah Muhammad ni kena bala. Maka Allah turunkan ayat, orang kafir, kamu ni yang minta-minta sebagaimana yang kamu harapkan binasanya Rasulullah dan orang beriman, kamu tahu tak? Kalau satu hari dia yang memberi rahmat kepada orang-orang beriman, au rahimana, dia beri rahmat kepada Rasulullah dan orang beriman. Kalau Allah beri rahmat kepada orang beriman, Allah sebut faman yujirul kafirina min azabin alim. Kamu wahai orang yang kafir, tidak ada sesiapa lagi yang dapat melindungi kamu daripada azab yang pedih tadi. Kamu mengharapkan Rasulullah ditimpa bala, ditimpa azab. Tapi sebenarnya Allah merahmati Rasulullah dan orang beriman, dan kamu wahai orang yang tak beriman itu akan dikenakan azab yang cukup pedih. Itu maksud ayat 28. 29. Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Tegaskan wahai Muhammad bahawa yang boleh menyelamatkan hanyalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Hanya Allah yang Maha Pemurah saja yang boleh menyelamatkan, yang memberi nikmat, yang boleh mengelakkan daripada bala bencana azab. Dan wa alaihi tawakkalna, kami orang beriman ni bertawakal hanya kepada Allah. Fasata'lamun, maka ketahuilah satu hari nanti kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat ni berkait dengan ayat 28. Ayat 28 tadi, orang kafir Quraisy di Mekah, dia mengharapkan Rasulullah ditimpa azab, ditimpa bala, ditimpa kesakitan, dihancurkan, dibinasakan. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kamu katakan kepada orang beriman, sesungguhnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah tu akan menyelamatkan orang-orang beriman, dan orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Satu masa nanti kamu akan mengetahui kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat yang ke-29 maksudnya. Last sekali tadabbur kita pada malam ni, ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah
bagaimana fikiran kamu sekiranya air yang kamu mendap itu lenyap di telan bumi, maka siapalah selain Allah yang dapat membawakan kepada kamu air yang sentiasa mengalir. Ayat ke-30 ni Allah menyimpulkan, fikirlah bahawasanya segala nikmat yang kita dapat ini, sebagai contohnya air, kalaulah satu hari nanti air yang kita minum ni tak ada, kering, semuanya ditelan oleh bumi dan tidak lagi turunnya hujan, maka ketika itu siapakah yang boleh memberikan minum kepada kita? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai manusia, berfikirlah dengan pelbagai nikmat Allah. Allah beri panca indera, mata, hati, semua nikmat ini kurniaan Allah dalam bentuk rezeki, supaya apa? Akhirnya kita bersyukur dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, saya kira dah selesai kita tadabbur secara sederhana, simple, sederhana. Kita ambil hikmah dan pengajaran daripada 30 ayat suratul Mulk. Mungkinlah sebelum ni kita hanya baca saja kan. Mungkin kita kurang jelas apa yang dikehendaki ataupun diceritakan di dalam ayat-ayat ini, latar belakangnya, apa maksudnya, hikmahnya macam mana. Tapi alhamdulillah bila kita baca tadabbur ini, maka sedikit sebanyak bila kita baca nanti kita dapat menghayati maksud yang dikehendaki, cerita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui suratul Mulk ini. Maka alhamdulillah, dua surah yang selalu kita baca pada setiap malam Jumaat, iaitu surah Al-Waqiah dan suratul Mulk, kita telah tadabbur kedua-duanya secara lengkap insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Puan Inu. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Wan Halim atas kesediaannya membimbing kita membaca ayat surah Al-Quran dan surah Al-Waqiah dan juga surah Al-Mulk dan juga tadabbur ayat 21 hinggalah ayat 30 ini mengenai ancaman Allah SWT terhadap orang kafir, itu ancaman azab bagi orang yang melakukan kemungkaran. Dan kuasa Allah itu adalah mengatasi semua kuasa makhluknya. Sesungguhnya pengetahuan tentang bila hari kiamat itu akan berlaku hanya ada pada Allah SWT sahaja, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah memberi peringatan dan penjelasan bagi kita semua. Semoga ini memberi kefahaman dan mengambil ibrah daripada pengajaran daripadanya. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan Ustaz kita akhiri dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih jemaah semua. Terima kasih admin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.